Ini plot kali ini kongsi pasal movie animasi atau kartun pula. Disclaimer, ini bukan Spider-Man kartun yang baru tu ya. Ini yang sebelum tu. Senang cerita, movie Spider-Man kartun yang pertama sebelum yang baru keluar 2 Jun lepas. Yang tu Spider-Man Across the Spider-Verse. Yang pertama ini bertajuk Spider-Man Into the Spider-Verse yang ditayangkan pada 2018 dan berdurasi 1 jam 57 minit. Macam biasa gang, support channel ni dengan subscribe dan tekan like untuk video ni. Dan boleh tengok rumusan atau plot movie lain juga. Jadi gang, ini plotnya. Filem animasi ini bermula dengan Peter Parker memperkenalkan dirinya sebagai Spider-Man. Sekarang semua orang tahu betapa popularnya dia setelah menyelamatkan New York berulang kali. Selain itu, dia juga mempunyai komik, biji red dan juga album Christmas sendiri. Babak seterusnya memfokuskan di Brooklyn di mana Miles Morales, seorang remaja, sudah bersedia untuk menghadiri sebuah sekolah swasta. Beliau tinggal bersama bapanya Jefferson dan ibunya Rio. Miles mengelilingi kawasan kejiranannya menyambut rakan-rakannya dan menampal pelekat yang dibuatnya sendiri pada papan tanda jalan. Jefferson yang juga seorang polis lalu membawa Miles terus ke sekolah dengan keretanya. Semasa mereka dalam perjalanan ke sekolah, mereka mendengar laporan berita mengenai Spider-Man. Namun Jefferson atau Jeff bukan seorang peminatnya. Miles masuk ke sekolahnya dan mula cuba menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Di dalam salah satu kelasnya, dia bertemu dengan Gwen Stacy. Kemudian, Miles menyelinap keluar dari asramanya untuk melawat Uncle Aaron yang merupakan adik kepada ayahnya, Jefferson, dan dia pula sejenis kambing hitam dalam keluarga kerana sering terlibat dengan kegiatan jenayah. Kedua-duanya kemudian pergi ke terowong kereta api bawah tanah berhampiran supaya mereka boleh melakukan beberapa lukisan grafiti kerana Aaron gemar dengan karya seni Miles. Ketika Miles sedang menyembuh cat di dinding, laba-laba radioaktif merangkak ke atas kakinya, lalu ke badannya dan lalu menggigit tangannya semasa Miles sedang mengambil gambar hasil grafitinya. Dia hanya mengetuk laba-laba itu dari tangan dan kemudian beredar bersama Aaron. Keesokan harinya, Miles mendapati badannya merasa lain. Dia mendengar suara di kepalanya. Pakaian kelihatan tidak muat dan dia berpeluh dengan banyak. Apabila Miles cuba kembali ke biliknya, dia ditemui oleh seorang pengawal keselamatan yang memanggilnya keluar kerana meninggalkan asramanya. Miles berlari dan bersembunyi di pejabat lelaki itu, lalu membuat macam-macam benda melekat kepadanya dan dia terus risau. Dia memanjat keluar ke tingkap dan mendapati dirinya sedang berjalan di dinding. Miles kagum dengan kuasa dan kebolehan barunya. Miles kemudian pergi ke terowong di mana laba-laba radioaktif itu menggigitnya. Tidak lama kemudian, Miles bersembunyi kerana deria laba-labanya mengesan bahaya. Spider-Man masuk ketika dia dikejar oleh Green Goblin. Pergelutan itu membawa mereka ke Fisk Industries di mana Wilson Fisk atau Kingpin cuba memulakan mesin diberi nama Super Collider. Di tengah-tengah aksi Spidey melawan Goblin, dia cuba untuk mengeluarkan Miles dari bahaya. Spidey menyedari bahawa Miles sama seperti dia. Sebaik mesin mula dihidupkan di luar bandar, struktur tertentu mula berubah menjadi bentuk lain. Letupan berlaku di terowong. Spidey cedera parah dan Miles cuba membantunya, tapi Spidey memberitahunya untuk bersembunyi. Kingpin dan penjahat lain, The Prowler, berkumpul di sekitar Spidey lalu membuka topengnya. Dia meminta Kingpin untuk tidak memulakan semula Collider, bahkan memberitahunya untuk memikirkan tentang keluarganya. Namun itu hanya menimbulkan kemarahan untuk Kingpin. Lalu dia membunuh Spider-Man dengan menghentam penumbuknya ke arahnya sambil diperhatikan oleh Miles yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dia berlari ke rumah di mana ibu bapanya menemuinya lalu memeluk Jefferson, ayahnya. Berita tentang Spider-Man sudah mati mula tersebar dan orang ramai mula tahu identitinya sebagai Peter Parker. Warga New York semua dalam kesedihan.
Miles lalu pergi membeli kostum di mana pemilik kedai kostum itu adalah suara daripada Stan Lee. Miles lalu menghadiri majlis peringatan untuk Peter sambil dihadiri ramai peminat lain yang juga berpakaian seperti Spider-Man. Mary Jane menyampaikan ucapan terakhir untuk suaminya manakala Aunt May atau makcik Peter berdiri di belakang. Miles terinspirasi dengan kata-kata MJ. Dia mahu menguji kuasanya tetapi tidak tahu bagaimana. Dia kemudian berkunjung ke kubur Peter lalu terjumpa seorang lelaki kelihatan sama seperti Peter. Sememangnya itu adalah Peter, tetapi nama sebenarnya adalah Peter B. Parker yang berasal dari dimensi lain. Peter ini memberitahu bahawa di alam semestanya dia telah menjadi Spider-Man selama bertahun-tahun dan kini sudah dewasa, tetapi dia kehilangan Aunt May dan dia telah berkahwin dengan MJ tetapi kini telah bercerai kerana tidak dapat menyelesaikan masalahnya sebagai Spidey serta dia tidak bersedia untuk mempunyai anak. Dia yang menjadi tertekan dan berat badan pun sudah naik. Dan ketika Collider dihidupkan, lalu ia menariknya ke dimensi ini. Miles membawa Peter ke suatu tempat selamat. Dia lalu mencari jawapan tentang teori alternatif dimensi. Miles mengeluarkan pemacu yang diberikan oleh Peter dari alam semestanya yang telah mati akibat dibunuh Kingpin. Peter beri nama pemacu itu sebagai Goober, tetapi ia sudah rosak. Peter mengambil Goober yang rosak itu untuk cuba mencari yang baru supaya dia dapat pulang ke rumah. Kerana berada dalam dimensi ini menyebabkan dia glitch dan tidak stabil. Walau bagaimanapun, sebelum Peter pergi, Miles memujuknya lalu mengajak untuk bekerjasama. Miles dan Peter berpakaian kostum masing-masing pergi ke Alchemax Labs di mana data mengenai Collider disimpan. Ketika mereka cuba mencari jalan untuk menyelinap masuk, mereka ternampak Kingpin dan orang suruhannya, Tom Stone dan saintisnya. Motif Kingpin mengendalikan Collider adalah untuk bersatu semula dengan isterinya Vanessa dan anak lelakinya Richard. Rupa-rupanya bertahun-tahun sebelum itu, ketika dia cuba membunuh Spider-Man, mereka melarikan diri darinya. Namun berakhir dengan tragis apabila dilanggar oleh sebuah truk. Miles dan Peter berjaya menyelinap masuk ke makmal dan mencari bilik yang mempunyai komputer. Miles mula merasa aneh lagi apabila dia tidak dapat melepaskan dirinya dari siling. Semasa Kingpin dan saintisnya berada di luar, Miles kemudian juga mendapati dia boleh berubah menjadi tidak kelihatan atau invisible atau hilang semasa dia dalam ketakutan. Ahli saintis itu kemudian memasuki bilik itu. Peter lalu cuba untuk menawannya. Dia kagum kerana Spider-Man masih hidup, lalu menganggap ini adalah peluangnya untuk membunuh Spider-Man sendiri. Beliau kemudian mendedahkan namanya sebagai Dr. Olivia Octavius, aka Doc Ock. Dia mendedahkan tentacle mechanical-nya ketika dia menyerang Peter. Dr. Olivia Octavius. Tetapi Miles sempat mengambil komputer dan berjaya melepaskan diri. Mereka dikejar oleh Doc Ock sehingga ke dalam hutan. Kedua-duanya berayun melalui pokok-pokok ketika dikejar, tetapi Doc Ock disekat oleh seorang lagi orang laba-laba atau Spider People yang ketiga, iaitu Gwen. Dia memberitahu Miles dan Peter bahawa dia juga berasal dari dimensi lain di mana dia digigit oleh laba-laba. Di sana, dia menyelamatkan nyawa ayahnya tetapi tidak dapat menyelamatkan Peter. Mereka bertiga kemudian keluar dari hutan untuk melarikan diri. Doc Ock kemudian kembali ke Kingpin yang sangat tidak senang mendapati terdapat dua lagi Spider-Man. Miles, Peter dan Gwen pergi ke rumah Aunt May. Dia membawa mereka ke tempat persembunyian rahsia lama Peter yang penuh dengan sud, alat dan kenderaan yang berbeza. Di sana, ketiga-tiga mereka bertemu Spider-Man Noir, seorang hero dari zaman filem hitam putih yang bersuara gangster, Penny Parker dan robot beliau SPDR yang dikuasakan oleh laba-laba radioaktif, dan Peter Parker aka Spider-Ham yang sebenarnya laba-laba digigit oleh babi radioaktif. Kesemua mereka ditarik keluar dari dimensi mereka sendiri ke dunia atau dimensi Miles.
Mereka masing-masing merancang untuk menutup Collider dengan guba baru supaya boleh pulang ke rumah atau dimensi masing-masing. Tetapi Miles mengatakan ia harus dilakukan olehnya kerana ini adalah dimensinya. Miles pergi ke rumah Aaron untuk mendapatkan bantuan. Ketika itu juga, ayah dan ibunya sedang menghubungi Aaron untuk menanyakan tentang keberadaan Miles. Miles mendapati apartmen Aaron kosong tetapi kemudian menemui Prowler di dalamnya. Prowler yang sedang bercakap dengan Kingpin melalui telefon dan menanggalkan topengnya, mendedahkan dirinya sebagai Aaron. Miles merasa takut lalu cuba keluar dari apartmen itu, namun disedari lalu dikejar oleh Aaron di seluruh bandar dan akhirnya dia berjaya melepaskan diri. Kembali ke rumah Aunt May, Miles bersatu semula dengan Spider People yang lain untuk memberitahu mereka bahawa bapa saudaranya iaitu Prowler bekerja untuk Kingpin. Malangnya, tanpa disedari, Prowler telah mengikuti Miles ke sana bersama-sama dengan Doc Ock, Tombstone dan Scorpion. Penjahat-penjahat itu melancarkan serangan dan Spider People mula melawan. Malah Aunt May juga turut berlawan dengan mereka demi mempertahankan rumahnya. Prowler mengejar Miles hingga ke atas bumbung. Kingpin mengarahkan Prowler untuk membunuh Miles. Lalu Miles pun menanggalkan topengnya untuk mendedahkan dirinya kepada bapa saudaranya. Aaron yang terkejut bahawa dia hampir membunuh anak saudaranya sendiri. Ketika dia berundur, Kingpin menembak Aaron dari belakang dan kemudian pergi ke Miles. Tetapi dia dapat melepaskan diri bersama-sama bapa saudaranya. Dia membawa Aaron ke sebuah lorong dan tak lama kemudian Aaron mati. Miles menyalahkan dirinya kerana apa yang telah berlaku, tetapi Aaron mendorongnya untuk terus maju ke hadapan. Jefferson menemui Miles di sebelah mayat Aaron. Miles langsung melarikan diri. Jeff kemudian melihat adiknya dan terus menangis. Miles kembali ke asramanya di mana Spider People yang lain bertemu dengannya. Peter lekatkan Miles ke kerusinya lalu mengambil guba untuk pergi menghentikan Collider sambil memberitahu Miles ini adalah untuk keselamatannya sendiri. Selepas mereka pergi, Jeff tiba dan panggil Miles dari luar biliknya, tetapi dia tidak menyahut akibat masih terlekat pada kerusinya. Jeff hanya berharap yang Miles berada dalam keadaan yang baik. Miles kemudian mengumpulkan kekuatan untuk membebaskan dirinya. Miles kembali ke Aunt May dan mendapatkan sut Spider-Man asal yang dia telah semburkan dengan warna gelap. Dia kemudian menguji kuasanya dengan lebih yakin ketika dia sedang berayun di sekitar bandar. Spider People yang lain menemui gala atau majlis Kingpin di mana mereka dapat menyelinap masuk kerana semua kaki tangan Kingpin ketika itu memakai topeng Spidey. Mereka meneruskan usaha untuk mencari Collider tetapi orang-orang Kingpin telah mengesan mereka dan langsung menyerang. Miles tiba dan menyertai rakan-rakannya itu berlawan. Keadaan bertambah buruk apabila Collider diaktifkan, mengakibatkan satu lagi gempa bumi berlaku di seluruh bandar kerana dimensi-dimensi mula bercampur aduk. Spider-Man Noir melawan Tombstone, manakala Penny dan SPDR dan Spider-Ham mengalahkan Scorpion dengan pemukul kartun. Doc Ock mengejar Gwen dan Peter, manakala Miles cuba mematikan Collider. Orang-orang suruhan telah dikalahkan dan Doc Ock dilanggar oleh truk antara dimensi. Malangnya SPDR rosak teruk menyebabkan Penny sedih. Noir dan Spider-Ham menenangkannya. Dia mengambil laba-labanya kembali dan mereka bersiap untuk melompat pulang ke dimensi masing-masing. Dan Penny pergi dahulu, diikuti oleh Noir dan Spider-Ham. Gwen mengesahkan persahabatannya dengan Miles sebelum pulang ke dimensinya. Peter cuba untuk kembali dan membantu tetapi Miles memilih untuk menghantar Peter kembali supaya dia dapat memperbaiki apa yang patut di dunianya. Miles kemudian pergi ke Collider tetapi Kingpin mula memukulnya dengan kuat. Dia kemudian mula dapat melihat Vanessa dan Richard apabila dimensi mereka mula menyeberang. Kingpin nampaknya seperti boleh mengalahkan Miles. Tiba-tiba Miles nampak Jefferson memasuki kawasan itu. Miles bangun dan menggunakan kuasanya untuk meletupkan Kingpin. Lalu terpelanting ke arah butang untuk menutup Collider. Di luar, Miles memberitahu Jeff bahawa dia baik-baik saja. Dia kemudian menghampiri Jeff sebagai Spider-Man lalu memeluknya. Jeff kemudian mendapati Kingpin terperangkap oleh web lalu pergi menahannya.
Miles kini bertugas sebagai seorang murid di sekolahnya sambil menjadi hero iaitu Spider-Man yang baru. Dia juga memperoleh sejumlah peminat baru di seluruh bandar. Sementara itu, dalam dimensi Peter, beliau berusaha untuk berbaik semula dengan MJ. Ketika Miles bersedia untuk tidur sebentar di biliknya, portal dimensi tiba-tiba terbuka dan dia mendengar suara Gwen memanggilnya. Selepas kredit penutup, terdapat adegan di mana Miguel O'Hara iaitu Spider-Man 2099 mula mengetahui tentang Spider People yang lain dari pembantunya Layla. Dia mengembara ke bumi 67 di mana dia terpaksa berhujah dengan Spider-Man dari kartun 1960-an. Jadi lepas ni bolehlah tengok Spider-Man Across the Spider-Verse pula. Korang rasa patut tak channel ini plot buat video pasal movie-movie Spider-Man yang lain? Cuba komen dekat bawah. Korang boleh juga tengok video pasal movie yang lain yang kita orang dah post dalam channel ni. Boleh check out dekat kotak atas. Support dari korang amatlah dihargai. Thank you guys.